apakah sunnah-sunnah? Banyaknya sunnah-sunnah yang dilupakan bila di dalam bulan Ramadan ni. Apa antaranya yang sering kita ambil lekeh, ambil tak ambil penting ini? Baik. Terima kasih banyak tadi Ustaz Muhaizat. Masya Allah, banyak pengisian yang kita dapat belajar daripada Ustaz Muhaizat tadi dengan penjelasannya yang begitu baik sekali. Masya Allah, macam-macam. Dan khususnya yang bangun pada waktu malam tu. Masya Allah. Itu satu perkara yang sangat penting lah. Kita nak kena nak kena usahakan. Baik. Yang seterusnya adalah sunnah mahjurah. Sunnah-sunnah yang kemungkinan ditinggalkan oleh banyak banyak masyarakat, khususnya sunnah baginda Rasulullah SAW. Antara perkara yang saya lihat yang mana kemungkinan ditinggalkan banyak adalah, yang perkara ni ditekankan oleh khususnya Habib Salim bin Abdullah Syatri dan juga Habib Ali Al-Mashhur, iaitu sunnah mandi selepas buka puasa pada hari Ramadan. Ini perkara kemungkinan banyak yang tak dengar dan kemungkinan belum tahu pun, kan? Apa lagi mengamalkannya. Jadi selepas buka puasa tu, sebelum kita, sebaiknya kalau sebelum waktu Isyak, kalau tak sempat walaupun selepas waktu Isyak, kita melakukan mandi sunat. Itu untuk menyegarkan badan supaya kita nasyid, supaya kita semangat dan segar dalam melakukan ibadah sunnah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satunya. Yang seterusnya adalah ini adalah melalui pemahaman kepandaian fiqih ulama Hadramaut, iaitu contohnya menggunakan siwak pada siang hari Ramadan. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i, kita tahu bahawasanya apabila di dalam Ramadan tidak disunatkan menggunakan siwak selepas waktu zuhur, kerana bau mulut yang bertukar, kerana yang disebabkan oleh kelaparan itu adalah la khalufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk. Kata baginda Rasulullah SAW, perubahan bau mulut seseorang yang berpuasa itu adalah lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Jadi Imam Asy-Syafi'i dia mengeluarkan satu pendekatan bahawasanya tidak disiwak mulut selepas zuhur kerana perkara itu boleh menghilangkan bau mulut. Maka bau mulut itulah yang Allah suka dan itu yang kita tak nak buang, itu yang kita nak kekalkan. Jadi disunatkan tidak bersiwak selepas waktu zuhur. Akan tetapi ulama Hadramaut mengajarkan bahawasanya bagaimana tak nak siwak sedangkan pahala digandakan 70 kali. Solat fardu ataupun solat sunat. Jadi apa yang mereka ajar? Bersiwak tetapi dengan cara yang tidak menghilangkan bau mulut. Jadi bau mulut yang Allah suka pun kekal. Siwak yang pahalanya 70 kali pun dapat. Maksudnya bersiwak secara ringan tanpa kena air liur pada batang siwak, batang sugi contohnya. Jadi itu adalah antara sunnah-sunnahnya. Kemudian seperti yang Ustaz Muhaizat sebutkan, bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran pada siang hari dan juga pada malam hari. Kedua-duanya adalah sunat. Kemudian tidur. Macam Ustaz Muhaizat sebutkan juga tadi. Kait-mengait soalan ni ada kait-mengait. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Kerana dia dalam keadaan ibadah. Jadi kalaulah seseorang itu contohnya, dia betul-betul dah lapangkan bulan Ramadan tu, dia ambil cuti daripada kerja dan sebagainya, dia habiskan bulan Ramadan siang hari, dia lakukan sikit-sikit amalan. Pertama sekali fardu pastilah tak lepas. Kemudian dia lakukan sikit-sikit amalan sunnah, dia baca Quran sedikit, dia zikir sedikit, tetapi dia penat, dia tidur. Kan? Tidurnya tu pun adalah ibadah. Tidurnya satu orang yang berpuasa itu apa? Ibadah. Pada waktu malam, dia semangat melakukan segala jenis ketaatan Allah SWT. Janganlah lepaskan daripada melakukan khususnya bacaan Al-Quran siang hari dan juga malam hari. Pada siang hari itu bacaan Qurannya special, pada malam hari juga bacaan Qurannya adalah special. Dan yang kita hendak ketahui antaranya juga adalah yang kemungkinan kita pernah dengar, kita pernah belajar,
Tetapi dalam keadaan tidak sedar pula bahawasanya pada malam-malam hari yang dalam seminggu tu Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu langit untuk memustajabkan doa pada 1/3 malam terakhir. Tetapi pada hari Khamis, Lailatul Jumaah seperti malam ini, Allah buka daripada maghrib hingga subuh. Begitu juga pada setiap malam di dalam bulan Ramadan, dia bermula daripada maghrib hingga subuh. Kalau luar Ramadan, seminggu sekali kita dapat. Tetapi kalau dalam bulan Ramadan, setiap malam panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, adakah di situ orang yang hendak bertaubat, maka aku akan fa'atuba alaih. Adakah orang meminta apa hajat, maka aku nak memakbulkannya. Jadi habiskanlah macam Ustaz Muhaizat katakan tadi pada malam hari itu dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian i'tikaf. I'tikaf juga adalah satu amalan yang kita nak lakukan, yang sunnah, yang kemungkinan kurang selesa juga bagi kita. Memang kurang selesa pun. Itulah i'tikaf kan. Tetapi kalau kita tak mampu seluruh malam, walaupun sebahagian kecil malam kita lakukan i'tikaf untuk mentaati Allah SWT. Banyak lagi Ustaz sebenarnya nak sebutkan, tetapi bersedekah kan dan sebagainya. Tapi tak apa. Ana rasa kita pun nak dengarkan juga daripada Ustaz Muhaizat apa pengisian yang datang kepada dia ni. Ilham daripada Allah SWT yang nak sampaikan kepada kita. Jazakumullah khair. Kita minta Ustaz Muhaizat boleh tambah. Kalau soalan ni tambah. Boleh. Sunnatul mahjurah. Sunnatul mahjurah. Naam. Sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh umat dia sendiri. Nah, sepatutnya sebagai seorang umat, mana-mana ibadat yang kita nak buat mesti berpandu ke apa yang dibuat oleh penghulu kita, oleh Nabi kita. Kerana cara Nabi lah yang paling sempurna, paling perfect sekali. Maka antara yang Nabi sebut, sebagaimana disebut oleh Syekh Imran kata, naumu saimi ibadatu. Tidurnya orang yang berpuasa itu dikira ibadat. Berbeza dengan orang semaya. Kalau tidur orang semaya tak dikira ibadat kerana terbatal ibadat sembahyang dengan tidur. Manakala tidur tidak terbatal ibadat puasa. Maka selagi mana dia tidur, dia kekal di dalam puasa. Maka tidurnya kerana penat dia untuk melakukan taat kepada Allah, maka dikira ibadat. Tidur. Bayar ibadat lain. Belum tidur. Benda yang paling disukai oleh nafsu kita, oleh kepuasan kita. Maka kerana kita letih menjalankan ibadat yang Allah Ta'ala buat, dikira ibadat. Masya Allah. Wa sumtuhu tasbihum. Dianya orang berpuasa dikira pahala tasbih. Subhanallah, subhanallah. Kerana diam juga, kerana lapar. Fungsi puasa itu supaya kita merasai kelaparan, penderitaan umat orang yang susah. Maka apabila kita diam, dulu banyak kecek, banyak mulut boleh kecek, tapi puasa ada saya lapar, tak boleh nak kecek. Maka diam kita dikira pahala tasbih. Wa ibadatuhu mudha'afun, dan ibadat-ibadat orang yang puasa itu diganda-ganda ke pahala dia. Banyak sangatlah amalan yang kita nak buat pada puasa. Iktikaf sebagaimana disebut. Maka pahala itu diganda-ganda. Kalau kita tak mampu buat iktikaf sepanjang hari, contohnya kita pergi semaya di masjid berjemaah, kita pergi awal sikit, balik lewat sikit. Itu saja. Kita pergi tu niat upgrade sikit. Sekali biasa lepas pada semaya mungkin kita balik selalu. Dah tak? Ajar pergi Quran sikit ke dalam masjid supaya kita boleh duduk lama biasa. Bukan ada makan. Betul dah. Pelik bukan nak makan pun jadi banyak. Jadi kita hanya tiung sikit saja. Benda tu benda yang berlaku pada tiap hari, tapi cara kita susun tu mungkin akan menambahkan pahala. Dan kita masuk dalam masjid, kita bernazar. Aku bernazar untuk beriktikaf atas masjid ini kerana Allah Ta'ala. Dapat pahala wajib pula. Maka pahala wajib diganda 70 kali iktikaf pada hari lain. Maka cukup untuk kita baca Quran sikit, okey. Lewat ke sikit baca. Quran pula baca lebih sikit ke. Selawat biasanya contohnya 1000, jadi 2000, jadi 3000. Kelebihan selawat yang cukup banyaklah. Antaranya Rasulullah kata orang yang paling hampir dengan aku pada hari kiamat, kedudukan dia. Siapa dia tak duduk dengan Rasulullah. Kerana tempat yang paling selamat sekali di alam akhirat adalah di samping Rasulullah. Semua wali-wali Allah Ta'ala, kekasih Tuhan, bahkan semua orang mukmin bercita-cita nak duduk dengan orang yang paling selamat sekali, iaitu Nabi Muhammad. Siapa dia? Nabi kata orang yang boleh duduk, aksaruhum alayya solah, orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Maka kejarlah pahala-pahala, kelebihan amalan-amalan yang besar pada bulan puasa ni.
Dan ulama-ulama salafus soleh dulu menekankan amalan yang sayugia diamalkan pada akhir zaman ini adalah selawat dan istighfar. Kerana amalan lain mungkin diterima dan ditolak. Mungkin kalau kita ikhlas diterima, kalau kita tak ikhlas, kecuali amalan selawat. Kerana selawat itu bukan amalan kita. Kita hanya berdoa kepada Allah supaya Allah berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala, bukan kita berselawat kepada Nabi. Kita berdoa, ya Allah, selawatlah kamu kepada Nabi. Maka apabila Tuhan selawat, tentu dah pahala boleh. Sebab tu ulama kata, amalan berselawat ni sekalipun kita buat dalam keadaan main-main lah, kata-kata. Bukan sedar ke apa dia, boleh keadaan betul-betul fokus betul, maka dikira pahala juga. Sebab apa? Sebab amalan ini amalan Allah, bukan amalan kita. Itulah secara rekan. Banyak lagi lah nak faham. Oh kalau amalan banyak sangat lah. Cuma upgrade sikit lah. Macam itikaf saat ni sikit. Semayang lebih gitu sikit lah insyaAllah.